Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang diberkati Allah ini, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah, dapat sama-sama kita sebelum menunaikan solat zuhur berjemaah kita adakan sedikit kuliah ringkas sekitar setengah jam. Pukul 1.35 kita akan mulakan solat zuhur insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala. Kuliah saya sebagaimana biasa, saya menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i, jilid yang kedua, dan slot yang kedua kalau ada kesempatan saya akan membaca fatwa semasa insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyambung berkaitan dengan buku kita Al-Fiqhul Manhaji, jilid yang kedua, tajuk baru cara mengeluarkan zakat. Kita masih lagi membicarakan tentang zakat. Dan hari ini masuk tajuk baru cara mengeluarkan zakat. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain, kata pengarang rahimahullahu taala. Cara mengeluarkan zakat tidak lewat daripada waktu yang sepatutnya. Apabila harta sudah mencapai nisab. Bila harta sudah mencapai nisab, nisab bermaksud kadar minimum yang wajib dikeluarkan zakat. Ya, kadar minimum ini saya buat contoh, kalau harta tu harta wang ringgit ataupun emas, kadar semasa hari ini yang saya sempat semak sebelum ni, untuk tahun 2021 ini lebih kurang 20,920. Sesiapa yang dalam bank dia ada duit, contoh ada duit 20,920 ringgit, dia telah dikira mencukupi nisab dan wajib dikeluarkan zakat. Jadi pengarang menyebut apabila harta sudah mencapai nisab, mencapai kadar minimum yang diwajibkan dikeluarkan zakat, atau lebih daripada 20,900 ada 21,000, 30,000 sebagainya lah, dan telah melalui satu haul, telah berlalu setahun. Dalam bank ada 20,920 ringgit dan telah pun berlalu setahun tanpa berkurangan daripada nisab ni. Bila ada dalam bank dulu masa tahun lepas, katakanlah contoh tahun lepas, Muharram tahun lepas ada 20,900, contohlah 20. Dan sekarang ni dah ada lebih dah 25,000 contoh. Tak berkurangan pun. Cukup setahun dah. Bila cukup setahun, maka zakat diwajibkan. Wajib keluar zakat bila cukup setahun dalam keadaan nisab tadi tak berkurangan. Faham tak? Tuan-tuan cuba cek dalam bil tuan-tuan masing-masing. Ustaz, bil saya tak sampai 20 Ustaz, 10,000 je. 10,000 satu bank. Bank dia berapa? Bank ada 10. Main bank lagi, bank Islam lagi, apa benda bank lagi lah. Dah 10,000. Bank ni 10,000, bank tu 10,000, bank tu 10,000, 30,000. Cukup lah. Dia kena kira belaka lah. Kira semua harta simpanan kita, semua bank yang kita simpan tu kena kira belaka. Kalau keseluruhan harta simpanan tadi cukup nisab dan berlalu setahun, wajib dikeluarkan zakat. Bila keluar zakat cukup setahun, kena keluar segera. Dan kita pernah keluar zakat tak? Tak pernah lagi Ustaz. Teruk lah tuan-tuan. Dan ia menjadi hak kepada orang yang berhak. Siapa? Fakir miskin. Dan asnahnya dah. Ada 30,000, dah lebih dah tu. 25,000, dah lebih dah. Jadi
25,000 tu ada 2.5% daripada harta tadi hak orang miskin. Nak kira macam mana? 2.5 bahagi 100 kali kadar hak simpanan kita tu. 21,000 contoh. Dapatlah berapa-berapa. Itu hak orang miskin. Okey. Pemiliknya pula mengeluarkannya kadar yang wajib dengan segera apabila cukup 2 syarat. Nampak tak? Pemiliknya, kita yang memiliki harta ni, wajib mengeluarkan dengan segera apabila cukup 2 syarat. Cukup 2 syarat ni segera kena. Tak payah tunggu raya lah. Kita tunggu raya pun nak keluar zakat. Tak. Bergantung kepada bila harta kita tadi cukup nisab dan berlalu cukup setahun, kena keluar. Baik. 2 syarat. Ya, 2 syarat ni wajib segera. Yang pertama, mampu mengeluarkannya. Bila anytime boleh keluar dalam bank tu. Contohlah ada 21,000. Anda kena keluar lah. Nak kena keluar. Iaitu harta itu ada di sisinya. Bila masa pun boleh ambil. Wajib keluar segera. Kalaulah harta itu tidak ada di tempat dia tinggal, seperti berada di negeri lain. Harta tu tempat orang lain. Dia ada tanah contoh, ataupun dia ternak lembu ke, kambing ke, tapi negeri lain. Orang lain yang uruskan, dia bos besar. Tak dapat keluarkan. Okey. Ataupun ia merupakan hutang yang berada di tangan orang lain. Orang lain hutang dia. Kawan dia hutang 25,000. Cukup setahun dah, kena zakat tu. Tapi nak keluar, hutang tu kawan tu tak bayar lagi. Janji nak bayar ni, tak bayar lagi. Contoh. Kena zakat tu. Okey, tapi tak wajib segera lah. Wajib segera pasal harta tu berada di tangan orang lain. Baik. Maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat dengan segera. Kenapa tak wajib segera? Sebab harta tu berada di tangan orang. Orang tak bayar hutang lagi. Kan? Ataupun harta tu negara lain, dia tak boleh nak keluarkan. Contoh. Okey. Tetapi sekiranya jumlah harta yang ada di tangannya mencukupi, maka dia wajib mengeluarkannya dengan segera sebagai zakat bagi harta yang ada dalam bentuk hutang. Orang hutang dia 25,000 tak bayar lagi. Dah di tangan ada lagi. Dalam bank ada lagi 20,000. Dia kena keluar juga zakat hak 25,000 hak tangan orang. Dan dalam bank Ustaz, dalam bank ada 20,000, kena keluar juga. Hak tangan orang tu kena keluarkan juga. Pasal ada harta di tangannya. Tapi kalau harta tu kat orang tu lah, 20,000 kat orang tu dah hak di tangan, cukup makan je. Tak boleh keluar segera. Faham? Syarat yang kedua, wujud dan hadirnya golongan yang berhak mendapat zakat ataupun hadirnya pemerintah atau wakilnya yang memungut zakat. Ada golongan yang berhak mendapat zakat. Siapa? Fakir miskin. Fakir miskin ada kat kita. Contohlah fakir miskin, Ibnu Sabir, Mu'allaf dan lain-lain lagi lah. 8 asnaf tolak hamba jadi 7. Ada golongan ni wajib bayar segera. Ataupun ada wakil pemerintah yang pungut zakat. Hari ni ada tuan-tuan. PPZ mana ada berlaku pusat pungut zakat tak? Ada berlaku anytime je. Online pun boleh sekarang contoh. Baik, jadi makna kata syarat yang kedua ni tak timbul lagi lah. Kalau orang yang berhak 8 golongan yang disebut oleh Al-Quran ataupun wakil mereka telah hadir, wakil ni pusat zakat lah, pusat pengurusan zakat, dia berhak kalau orang ni tidak hadir tak ada, dia berhak melewatkannya, bahkan dia mesti melewatkannya sehinggalah hadirnya orang-orang yang berhak. Orang miskin tak ada sini, jauh tu contoh. Dah PPZ pun tak ada. Contoh tak ada. Ketika itu tak wajib segera. Tapi sekarang tak timbul isu ni sebab PPZ dah membuka pintu, sentiasa buka pintu. PPZ ke pusat pengurusan zakat apa pun ada selalu. Maka syarat yang kedua ni tak telah pun tertunai. Tak timbul isu lagi. Kesan melewatkan zakat. Tuan-tuan, dalam bank kita ada 21,000 cukup zakat, cukup nisab. Dah setahun dah berlalu. Kita tak keluar zakat lagi.
Apa kesannya? Januari, contoh bulan November tahun lepas, kita ambil, kalau kira buat Islam lah kira, tapi tak apalah, kita ambil kira bulan-bulan putih ni. Bulan November lepas memang ada 21,000 dalam bank tu. Sampai sekarang tak berkurangan. Makna kata confirm dah cukup setahun. Dah keluar belum? Belum lagi. Patut-patut 1 November dah keluar dah. Contohlah kan. Tapi tak keluar lagi. Apa implikasi dia? Tak keluar zakat. Kesan melewatkannya. Apabila dua syarat ini wujud tetapi pemiliknya melewatkan pengeluarannya, maka terdapat dua kesan. Tak bayar lagi. Dah sebulan dah tak bayar. Patut contohlah. Patut 1 Oktober baru ni. Pasal duit tu ada. Contoh. Setahun kan? Tak keluar sebulan dah tak keluar. Contoh. Yang pertama sekali kesannya, implikasinya berdosa. Memang berdosa. Dah 10 tahun tak pernah keluar zakat. Banyaknya dosa kita. Kaya tak pernah keluar zakat. Masya Allah. Dosa besar tuan-tuan. Bukan dosa kecil. Zakat ni rukun Islam ni. Zakat termasuk rukun Islam. Tak pernah keluar. Malah banyak harta berjuta-juta. Besar. Dosa besar. Fasik orang ni. Orang ni fasik. Dosa besar. Kerana dia menjadi penghalang orang fakir untuk mendapat hartanya, haknya tanpa alasan. Perkara ini adalah haram. Kecuali apabila dia melewatkannya kerana menunggu kerabat atau jiran atau orang lain yang lebih berhak daripada yang hadir, dengan syarat yang hadir tidak mendapat mudarat yang teruk kerana menunggu. Pasal apa lambat? Sebulan dah. Nak bagi kat ni, kat sepupu. Sepupu ni susah sangat, miskin sangat. Sial kat contoh. Kalau buat macam tu tak apa. Kalau macam tu tak apa. Nak bagi kepada orang yang lebih berhak. Tapi nak bagi ke anak tak boleh. Nak bagi pak tak boleh. Pasal anak, kalau bapa miskin, anak wajib memberi nafkah kepada bapa. Maka orang yang wajib, orang yang kita wajib bagi nafkah kepada dia, tak boleh bagi zakat. Kerana dia ada hak nafkah. Faham tak tu? Kita bapa anak kecil-kecil. Boleh tak boleh kita bagi zakat kepada anak kita kecil? Tak boleh. Pasal nafkah anak tu bawah kita. Tak sah beri zakat kepada orang yang menjadi kewajipan kita memberi nafkah kepadanya. Tak sah. Faham tak? Tapi sepupu kan kita tak wajib bagi nafkah kat dia. Kan? Bila tak wajib bagi nafkah kat dia, dia miskin susah. Dia lebih utama bagi zakat nak banding orang jauh-jauh. Pasal dua pahala. Pahala yang pertama pahala zakat, pahala kedua pahala silaturahim. Sebab dia kaum kerabat kita. Baik. Dan tidak menambah kelaparan dan keperluan mereka. Jika ini berlaku, dia berdosa secara mutlak. Tapi kalaulah hak ada ni memang susah sangat lah. Kita nak bagi kat orang sepupu kita. Tapi hak ada jiran sebelah rumah kita. Bukan sepupu pun, tapi memang susah sungguh dia. Kelaparan dia. Kalau macam tu berdosa. Kena bagi kepada orang hak lebih memerlukan. Tak? Kena bagi kepada mereka. Walaupun mereka bukan kerabat kita. Kena bagi kepada mereka. Pasal mereka ada hak. Sama ada hak jiran ataupun seumpamanya. Baik, yang kedua. Implikasi yang kedua. Hak ganti rugi. Maksudnya hak orang fakir dan hak mereka yang berhak yang mendapat pada ain harta yang diwajibkan zakat berpindah menjadi tanggungjawab pemilik itu sendiri. Tuan-tuan cuba kira 2.5 bahagi 100 kali 21,000. Berapa ada kita dapat? Contoh. Ni hak orang miskin ni, zakat. 2.5 bahagi 100 kali 21,000. Berapa kata dapat? Cuba kira. Kita ni ada harta 21,000 dalam bank. Dah berlalu setahun dah. Sepatut kita keluarkan 2.5 bahagi 100 kali 21,000. Berapa? Kira tak? Tak kira? Kira berapa? 300? 350? 500? 500 ni hak fakir miskin. Kenapa? Sebab Ustaz, kan harta kita saya Ustaz, memanglah harta kita. Tapi harta tu dah cukup haul nisab dan berlalu setahun.
Dia wajib dia keluarkan zakat 500 daripada 21,000 tu. Tiba-tiba 500 ni kita lengah-lengah. Kita tak keluar zakat. Ditakdir dekat Allah Ta'ala, rumah terbakar, harta hangus. Tak. Kita tak keluar zakat tu, kita bertanggungjawab terhadap harta 500. 500 ni kena ganti balik. Kena ganti balik. Bukan hangus, tak payah keluar zakat. Tak. Besok bila ada duit, kena ganti balik RM500 tu. Faham tak? Jadi, hak ganti rugi. Itu dah jadi hak orang fakir miskin. Kalau binasa masa bawah tangan kita, kita wajib ganti rugi. Ganti balik tu harta zakat. Maka kata pengarang, oleh itu dia wajib menunaikan tanggungjawab tersebut sekalipun semua hartanya musnah. Dia simpan duit dalam rumah. 21,000. 500 tu hak fakir miskin. Patut keluar zakat. Rumah terbakar. Hangus belaka 21,000. 500 ni hutang. Wajib dia bayar bila dia mampu nanti. Ni implikasi dia. Dosa-dosa satu. Dia tetap berhutang untuk membayar zakat. 2. Implikasi. Ini disebabkan dia lalai dan melewatkannya tanpa alasan. Jadi dia menanggung risiko kelalaiannya demi menjaga kepentingan orang yang berhak. Sehingga walaupun kelewat itu untuk menunggu orang yang telah kami sebutkan tadi, tetap kena ganti rugi balik. Baik, selesai. Wakil melewatkan pembahagian zakat kepada orang yang berhak. Ini sambung kemudian. Takut tak sempat. Kita dah bayar zakat lah kepada PPZ. Tapi PPZ tak bagi lagi. Lambat bagi kepada fakir miskin. Ataupun dia gunakan harta tu untuk pelaburan. Dia labur harta zakat dia. Apa hukumnya? Melaburkan harta zakat. Atau lambat bagi kepada fakir miskin. Sambung pada kuliah akan datang. Sambung kuliah akan datang. Saya nak jawab sikit soalan yang ditanyakan kepada saya. Okey. Ada soalan yang ditanyakan saya sekejap tadi. Boleh tak Ustaz jawab, bagaimana imam yang dilantik tiba-tiba letak jawatan dan meninggalkan tanggungjawab dan amanah yang dipertanggungjawabkan tanpa ada alasan. Tapi imam tu kata dia nak datang solat untuk jadi makmum je. Ini soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita. Bukan sini ini bukan sini kat orang lain. Imam kita tak jawatan ada belaka. Tuan-tuan, saya nak jawab ni, sebelum jawab saya nak baca sikit. Ada adab menjadi imam yang ditulis oleh Mufti Terengganu. Mufti Terengganu saya nak baca sikit. Kenyataan daripada Jabatan Mufti Negeri Terengganu tentang adab-adab menjadi imam. Dalam isu perkara ni ada jawapan dia. Baik, kata Tuan Mufti, tak dapat dinafikan bahawa tugas menjadi imam ketika menaikkan solat adalah tugas yang mulia. Sebagaimana dilakukan. Ada soalan lagi. Okey. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW para khulafa'ur rasyidin. Tuan-tuan, Nabi ketua negara, Nabi lah imam. Masa Nabi hayat Nabi, hidup Nabi. Tak? Nabi ketua negara, dia Rasulullah, dia imam solat. Jadi tugas imam solat ni tugas yang amat mulia. Terdapat beberapa adab yang perlu dipatuhi oleh seseorang imam bagi mencapai tahap kemuliaan tersebut. Antara adab-adab ialah yang pertama, berakhlak yang baik, beristiqamah di atas sunnah Nabi SAW dan tidak melakukan perkara bid'ah yang sepakat ulama lah, bukan perkara khilafiyah, atau maksiat. Kerana imam lah orang yang dipandang tinggi dan menjadi contoh tauladan kepada masyarakat. Imam ni kena akhlak baik lah. Kalau imam sendiri pun duk tikam nombor ekor, macam mana nak respect? Contoh. Yang kedua, mesti mempunyai pengetahuan secukupnya mengenai hukum hakam yang berkaitan dengan solat dan juga hukum hakam yang berkaitan dengan imam. Kerana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud yang lebih layak menjadi imam kepada sesuatu kaum ialah orang yang lebih pandai membaca kitab Allah, bacaan mereka itu sama. Maka yang lebih, jika bacaan mereka sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Ila akhir hadis Imam Muslim. Maka nak jadi imam ni, orang imam ni mesti tahu hukum hakam sembahyang. Kalau terbatal macam mana nak buat? Dia kena tahulah. Nak menjadi imam, nak tiba-tiba bila terbatal terkentut tak tahu nak buat apa. Tak boleh lah. Imam mesti wajib mengetahui, kena belajar hukum hakam solat berjemaah. Yang ketiga,
seseorang yang bukan imam ratib, imam yang dilantik oleh pihak berkuasa. Ni kita ya. Seseorang yang bukan imam ratib, imam yang dilantik oleh pihak berkuasa, hendaklah menyerahkan tugas itu kepada orang yang lebih baik daripadanya jika ada. Imam kampung lah, bukan imam lantikan pihak berkuasa, pihak sultan. Sebab tuan-tuan, asalnya kuasa imam ni kuasa sultan. Nabi Rasulullah, Nabi juga ketua negara. Ketua negara, dia juga imam. Imam ni asalnya kuasa siapa? Kuasa pemerintah. Tiba-tiba pemerintah wakilkan kepada orang tertentu untuk jadi imam. Maka kuasa tu dalam kira. Jadi kalau imam lantikkan pemerintah, kuasa dia besar. Walaupun belakang datang tu orang alim daripada dia pun, dia lebih layak. Sebab dia dilantik dengan kuasa yang besar. Tapi kalau imam tu imam kampung je, bukan lantik-lantik pun. Tiap kampung buat madrasah, surau. Tak, hak datang mana hak nampak alim, nampak warak, jadi imam. Kalau yang tu, kena utamakan orang yang lebih alim. Yang lebih baik bacaan Quran dan seumpamanya. Baik. Jadi sebab tu kata dia, kata mufti ni, seseorang yang bukan imam ratib, bukan imam yang dilantik oleh pihak berpemerintah, hendaklah menyerahkan tugas itu kepada orang yang lebih baik daripadanya jika ada. Biasa dia imam, tiba-tiba tu guru mana datang, tu guru nak kenal belaka, orang warak, orang alim. Elok dia bagi kepada guru tu, walaupun biasa dia hak naik. Pasal dia bukan imam lantikan pemerintah, melainkan dia lantikan pemerintah lain cerita. Kuasa pemerintah dia besar lagi. Okey? Sebaliknya, jika dia ada imam ratib yang sempurna dengan segala syaratnya, maka dia adalah lebih aula, lebih utama untuk menjadi imam berbanding dengan orang lain, sekalipun orang yang berada di belakangnya itu lebih alim daripadanya. Dia ni imam lantikkan pemerintah, ada orang alim lebih alim boleh datang, dia lebih berhak. Cuma kalau dia bagi kepada orang tu boleh, tapi nak cerita dia, kalau dia tak bagi pun tak salah, sebab power kuasa pemerintah lebih besar. Faham tak? Baik, soalan yang tanya, bagaimana kalau imam tadi imam letak jawatan dan dia tak nak bertanggungjawab? Kalau imam kampung, bukan imam ratib ya, imam kampung lah, bukan imam lantikan pemerintah. Dalam satu kampung ni dia hak betul bacaan, orang lain bacaan salah. Orang lain maghdubi alaihim waladdallin, contohlah orang lain. Dia seorang hak betul. Kalau dia tak dalam keadaan ni dia wajib imam, kerana nak menyempurnakan jemaah. Kalau bagi kat orang lain bacaan salah. Faham tak? Boleh balik. Dalam satu kampung ni, kata dia seorang saja yang cukup kelayak jadi imam. Orang lain bacaan salah banyak. Dia wajib jadi imam. Dia hanya uzur boleh keluar kalau uzur syar'i. Faham tak? Tapi kalau imam tu imam lantikan pemerintah, dia ada kuasa dia lain. Walaupun orang lain daripada dia datang pun, dia lebih berhak. Baik, sekarang ni dia nak rehat dah, tak larat dah, dia pun letak jawatan. Ada tak orang lain mengganti? Banyaklah hari ni orang tunggu-tunggu jawatan imam. Kalau begitu tak ada masalah. Dia letak jawatan, dia pasal apa? Dia tak nak mengikut tugas imam, letak jawatan untuk bagi pada orang lain. Kalau begitu tak ada masalah, sekalipun dia datang sebagai makmum je. Kerana dia dah letak jawatan dan masih ada orang lain yang memikirkan untuk menggantikannya, tak timbul masalah. Jadi dalam hak ini pihak pemerintah lah kena cari ganti orang lain. Kalau begitu tak ada masalah. Soalan jawab tadi, bagaimana hukum imam letak jawatan dan tak nak bertanggungjawab? Jawapannya tadilah, kalau dia berada dalam satu kampung, hanya dia sahaja berhak jadi imam, dia tetap wajib bertanggungjawab. Kalau dia seorang je hak reti jadi imam, orang lain tak reti lagi. Kalau dia tak hadir menyebabkan jemaah jadi kacau sebagainya, ketika itu wajib. Tapi kalau ada orang lain yang boleh jadi imam menggantikannya, tak ada masalah kalau dia tak nak jadi imam. Balik kepada imam ratib ini, dia letak jawatan pasal tak nak bertanggungjawab, tak ada masalah kalau ada pengganti. Faham tak? Jadi tak ada masalah tuan-tuan, letak jawatan jadi imam kalau ada pengganti, tak ada isu. Hari ni banyak orang nak ganti pasal imam ratib biasanya bergaji. Tak ada masalah. Baik, soalan yang kedua.
Cuma adab yang keempat disebut oleh Tuan Mufti, saya sebut sikitlah, tak layak seorang itu menjadi imam sekiranya dibenci oleh kebanyakan kaum kerana buruk akhlaknya. Orang benci imam, jangan jadi imam. Kecuali hak benci dia tu orang jahat. Tak suka pasal dia ni tegak dalam cerita. Kalau majoriti jemaah tak suka kepada dia disebabkan akhlak dia tak berapa baik, jangan jadi imam. Pasal ada hadis menyebut 3 golongan yang tidak diangkat solat mereka, tidak diterima oleh Allah Taala. Salah satu daripada golongan yang disebut hadis itu ialah imam, orang yang mengimami sesuatu kaum sedangkan kaum tersebut membenci dia. Jangan nak letak jawatan sayang, elang RM700. Contohlah jadi juga imam. Walaupun orang tak suka. Tuan-tuan, Allah tak angkat, tak terima sembahyang dia. Kecuali yang tak suka tu orang jahat. Dia orang baik, bertegas dengan kebaikan. Tu lain cerita. Baik, yang kelima, meringankan makmum, iaitu tidak memanjangkan bacaan surah tasbih dan zikir-zikir yang lain lebih daripada kadar yang dituntut, kecuali jika semua makmum bersetuju untuk dipanjangkan bacaannya. Jadi imam ni kena ringan-ringankan. Mentang-mentang dia hafiz baca sembahyang maghrib 1 juzuk surah Baqarah, jangan habis bayar masuk isyak contoh, jangan begitu. Ringan-ringankan pasal ada di kalangan makmum yang sakit sebagainya. Baik, kecuali makmum suka ustaz panjang ustaz, imam panjangkan bacaan, lain cerita. Semua makmum suka boleh. Keenam, imam hendaklah merendahkan sedikit suara ketika berdiri selepas memberi salam. Lepas salam dah ada orang belakang sembahyang lagi, perlahankan suara. Habis orang sembahyang belakang dah, nak tinggi suara boleh? Boleh. Ada hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Inna raf'a sawti bizikri ba'da salatil maktubah inda sirafin nasi ala ahdi Rasulullah. Kata Ibn Abbas, mengangkat suara berzikir kuat-kuat lepas sembahyang fardu setelah orang ramai selesai sembahyang berlaku zaman Nabi. Kalau berlaku zaman Nabi, siapa yang imam? Nabi ya. Bermakna zikir kuat ada tak? Ada. Hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang kata tak ada tu orang jahil kata tak ada. Cuma kalau ada orang sembahyang belakang, seluk dulu. Letak mic ke bawah tu. Biar orang sembahyang angkat balik mic supaya untuk kuatkan zikir, tak ada masalah. Baik, kita ada masa sikit lagi. Ada masa 3 minit lagi. Saya ada soalan ni nak jawab. Soalan yang kedua, apakah hukum orang yang tidak ada vaksin tetapi ingin solat Jumaat fardu? Beliau dihalang dari masuk masjid, dosa pada siapa? Baik. Pemerintah melihat kemaslahatan. Hari ini pemerintah melihat kemaslahatan untuk ambil vaksin, dan kita sendiri pun tuan-tuan, kita sendiri melihat dengan mata kita. Suatu ketika dulu penularan wabak ni kemuncak sampai berapa puluh ribu. Kan? Tinggi. Bila dia ambil vaksin, banyak ambil vaksin, sekarang dah menurun. Kita dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri kesan vaksin. Kenapa kita nak ambil? Faham tak? Satu, sebab tu tuan-tuan, memang hukum vaksin ini asalnya harus. Tapi bila pemerintah wajibkan kepada golongan tertentu seperti frontliner, jadi wajib. Dan hukum ni tak yang petikai. Ada fatwa-fatwa daripada ulama besar, ulama Azhar, ulama dunia. Jadi tak perlu dipertikaikan. Saya dah ulas baik kali isu ni. Jadi nak panjang. Isu sekarang ni, pemerintah melihat kemaslahatan ambil vaksin untuk hadir masjid supaya wabak tu tak menular. Kalau begitu ambillah vaksin, apa masalahnya? Kan tiba-tiba dia tak nak ambil. Dia tak nak ambil vaksin tapi datang masjid. Yang salah siapa? Yang salah dia salah. Kenapa kamu tak nak ambil vaksin? Sedangkan pemerintah dah bagi tahu dah untuk mengelak penularan ni, datang masjid ada vaksin. Dia berdosa sebab tak nak ambil vaksin. Vaksin asal tak wajib, tapi bila nak menyempurnakan kewajipan, contoh nak datang masjid kena vaksin, ambillah vaksin. Kaedah menyebut la yatimmu wajib illa bi fahuwa wajib, tak sempurna sesuatu kewajipan. Mereka ada benda lain, benda tak wajib, tapi nak sempurna kewajipan kena ada benda ni. Benda ni pun jadi wajib. Ambil wuduk sunat, nak sembahyang kena ada wuduk. Maka ambil wuduk tadi bila nak sembahyang jadi wajib. Cari air untuk ambil wuduk pun jadi wajib. Tak ada air ustaz, gali telaga jadi wajib. Kan itu satu-satu cara yang boleh mendapatkan air. Faham tak? Jadi isu vaksin ni tuan-tuan sepatutnya tak timbul lah di kalangan orang yang berpelajaran. Sepatutnya tak timbul lagi. Ada negara-negara yang kata tak perlu vaksin, tak ada masalah lah. Dia beristihad begitu. Itu istihad dia.
Negeri ni beristihad tak perlu vaksin dah masuk masjid. Boleh silakan. Tapi katalah di sini mufti kita beristihad memerlukan vaksin. Ambil sajalah. Faham tak? Baik, yang kedua, masa suntuk dah. Apakah hukum kepada petugas yang membuat pemantauan SOP solat Jumaat semasa khutbah sedang berjalan, petugas tersebut bercakap semasa khutbah tersebut. Baik. Kalau dia bercakap dalam masjid ni, isu ni panjang ni, saya patut ulas satu isu ni. Masa yang lain. 1.36 masa pun cukup lah. Saya jawab isu ni boleh? Kemudian pasal saya nak jawab separuh takut tak habis. Jadi soalan yang kedua saya akan jawab pada kuliah akan datang. Panjang. Takut masa dah habis 1.36, kita janji 1.35 kita berhenti. Jadi untuk soalan kedua saya akan jawab balik pada kuliah yang akan datang. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم أقيموا الصلاة